Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allim sallallahu alaihi wasallam, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka bahawasanya tiada buta segala penglihatan mata mereka itu, dan tapi buta segala hati yang dalam segala dada mereka itu daripada mendapat segala haqaiq, dan inilah buta sebenarnya. Disambungkan dari bermata al-ajabu kullu ajab mimman yarhabu mimman lam fika wa yadruku ma la baqa alakuma. Itu keajaiban, kehairanan, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, paling ujub, paling maknanya khairan orang yang nak lari daripada benda yang dia tidak boleh nak lari. Tiada siapa yang boleh lari dari Allah. Tiada siapa yang boleh berpisah dari Tuhannya. Bagi semua makhluk terikat. Berarti memandang keterikatan segala khalaik makhluk dengan Tuhan itu rukun besar dalam memperjalankan ruh atau rohani tersir ke hadirat Allah Ta'ala. Bila insan terlupa saya keterikatan dia dengan Tuhan, maka dia akan babas, maka dia hati dia jauh dengan Tuhan. Kita akan dapat hakikat sebenar wujud ialah dia. Maka dikata ajib aku bagi orang yang berakal, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, yang lari dia daripada Tuhannya. Dia lari dari Tuhannya bermula daripada dia tidak perasan keterikatan dia dengan Tuhan. Kemudian dia rasa seolah-olah dia berkuasa, dia berkendak boleh menentukan segala yang dapat dari dia. Kalau dia tak buat, mana dapat, mana banyak. Pertanyaan adalah pandangan ahli mahjub, orang yang ahli hijab. Dia kira yang ini dia mula lagi kalbi dia daripada Allah SWT. Sebab apa? Bermula daripada qillatul, kurang zikir dia dengan Tuhan, kurang ingatan dia dengan Allah. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Semua insan tu dia akan jadi melampaui batas, jauh dari Tuhan, terbabas jauh. Ar-ra'ahu istaghna, bila dia memandang dia terkaya. Mana bila dia tak perasan dia terikat dengan Tuhan, itu terkaya. Kalau kita tak terkaya dengan Tuhan, kita fakir, terikat. Mana ada makhluk yang terlepas dari Tuhan, setiap nafas ia adalah wabisya dalam urusannya. Kullu min indillah, katakan semua itu dari Allah Ta'ala. Sebab makhluk ini tidak boleh menentu sesuatu. Hakikat khalaik ialah yang la yadur wa la yanfa. Tidak boleh membarat, tidak boleh memberi manfaat. Untuk keterikatan dia itu perlu dirasakan. Bila dia tak dirasa keterikatan dengan Tuhan, dia rasa dia Tuhan. Ini masalah Tuhan. Allah. Maka ajib aku, kata Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, bagi orang yang berakal, tiba-tiba dia lari dari Tuhan. Dan orang yang ghafil, yang berhadap dia atas syahwatnya dan hawa. Orang yang lalai pula dia berada melayankan nafsu dia. Tak habis-habis dia ditipu oleh nafsu dia. Mana hairan aku dia. Dan inilah dia kata hikmah kejadian barang yang dahulu punya. Kerana bahawasanya orang yang tiada membaik sangka pada Tuhannya, terus muncul dia. Nasai lari dia darinya. Orang yang tidak membaik sangka pada Tuhan, bermakna dia tidak ada husnul zanni dengan Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhannya, tidak mengenali akan kebesaran keagungan Tuhannya. Lalu dia tidak berharap kepada Tuhan, yang mana di akhir dia lari dari Tuhan, ambil rusak. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan. Man a'rada, siapa berpaling daripada peringatan Allah Ta'ala, maka disediakan dia kehidupan yang sempit.
Saya lari dia daripadanya dan menuntut dia kepada yang lain. Akhirnya yang dia nampak yang lain dari Allah Ta'ala. Pertama apa? Nafsu dia lah yang mengajar sikit. Dia nampak dia hebat, dia nampak dia pandai, dia nampak dia berkuasa, dia nampak dia menentu. Wah, saya. Akhirnya dia tersilap. Dan demikian itu tiada memberi faedah akan dia. Tapi nak lari mana? Yang semua tak memberi faedah. Hakikatnya dia terikat dengan Allah. Tiada termurai baginya daripada Tuhannya, dan tiada kekal baginya serta lainnya. Mana ada manusia yang boleh kekal dengan bergantung pada yang lain dari Tuhan pada makhluk saja. Dan inilah kata hal kebanyakan manusia. Kebanyakan ini. Dan ada orang yang nak sambungkan dia macam Tuhan dia tak pasal. Betul lah rezeki itu Tuhan bagi kita tak enggak dapat. Dapat yang samsing. Kalau kita tak enggak mana dapat? Bermakna apa? Tuhan boleh pergi dia dengan syarat dia enggak. Kalau dia tak boleh enggak, Tuhan tak boleh bagi. Wah, kacau je. Tuhan boleh pergi yang kata bergerak, ke orang tak bergerak tu kalau bagi rezeki dia orang tulang bukan dia. Rezeki dia faham. Kita memahami Ar-Razzaq, kita memahami mana wujud yang hakiki dan wujud majas. Kita memahami mana mutlak, mana muqayyad, ada masalah. Kita faham situ maka dia mula terinjak terindin. Akhirnya memandang diri ru'yatul nafs, yang memandang akan diri itu juga. Ada mematikan pandangan diri, ada mengingin nur cahaya itu. Rasulullah dan memandang ini zaharajkan kafaqar beserta hilang keluar daripada diri kau sampai kepada Tuhan. Dan adalah segala sebab buta mata hati itu dengan 3 perkara. Di 3 perkara kalau ada bahaya besar. Barang lebih dahsyat daripada mata kita tertutup. Kalau mata saya tertutup sudah satu masyarakat nak jalan payah, nak mengurus benda payah. Ya, dia suka kita ada penglihatan, apatah lagi nak berjalan-jalan rohani. Orang yang buta, yang celik mata luar pun kadang-kadang dia tak berjalan buta ke dalam. Apatah lagi kalau buta ke dalam lagi berat. Sebab ada 3 perkara. Kalau menyebutkan oleh Syekh Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu anhu, guru bagi Sayyid Ahmad bin Idris, masa tarekat Syazili. Bermula buta mata hati itu 3 perkara. Pertama, mengerjakan maksiat. Sebab pangkang besar dalam jalan tarikat sufiah yang maksiat zahir dan maksiat batin kena bersih dan kena pantang. Pada hadis sahih Nabi kata bahawasanya maksiat adalah nuqtatun sawda, satu bintik ikan. Buat ada maksiat satu bintik ikan. Dia bila buat lagi satu bintik ikan, tutup kalbi lama-lama kita bersihkan bocor jadi ram tanah itu macam piuk. Ya, piuk itu maknanya bau. Ingat piuk bau pakai tak ada basuh-basuh. Lama, buah sikit kalau akhir bocor. Jika basuh-basuh kan air buah dah bobos. Begitulah kalau kita jaga maksiat tu dia punya racun cukup dahsyat. Seorang wali rumah dia tanya pada guru dia. Guru dia pun wali, guru dia hebat-hebat. Nak boleh wali, guru wali. Dia kata, ya saya ni Syekh ada kadang-kadang buat maksiat maka tak harap kerak. Kemanisan ibadah, kemanisan yang dia. Jawab guru dia bukan kau buat, kau cerita dia Tuhan dekat. Kau angan-angan nak buat dia Tuhan dekat. Itulah maknanya hinanya sangat maksiat dan mungkar. Itu yang pertama. Sebab itu bila kita buat yang maksiat, kesannya hati akan jadi efek dekat kolbi. Lemah, tak ada semangat ibadat, rasa malas. Waktu Syekh Daud At-Ta'i kata, iza lam taqwa ala qiyamil lail musyamin nahar fa'lam annaka maqbulun wa qabbalat kahatilah. Bila kau tak mampu nak bangun malam, walaupun dah tahu, dah belajar sana sini, dah tahu dah kelebihan fadilat qiyam, masya-Allah. Lepas azab kubur dan jalan-jalan. Dah tahu tapi tak boleh nak buat. Nak buat. Dia bangun pukul 4 sejak sampai wazan bersilat dia bangun. Kalau dia angkat benda lain dia boleh angkat. Simen satu pack dia boleh angkat. Nak tendang selimut tak sampai 1 kilo tak boleh angkat. Itu punya pun berat dalam. Kalau kata berat dalam. Bahkan Quran kata innaha lakabiratun illa anal kharab. Innaha semuanya salah semayang. Lakabirah sesungguhnya bukan illa anal khasyim, melainkan orang yang khasyam qalbi dia betul menghadap Tuhan.
Mana urusan ni urusan qalbi. Bila tak boleh bangun malam, posisi min nahar, dan posisi siang hari itu dah tangguh gitu kan. Senin kami nanti lagi minggu depan ni, mana kita pun beberapa dulu. Tangguh. Itu tanda apa sunat. Ya, malam anha, maka mampu dan sedaran kau sedang ditambat. Kau ada diikat simpul mati. Kau balas ke hati-hati menambah kamu oleh hatiah. Maksiat yang menambah kita sehingga kita tak ada berjalan menuju ke hadirat Tuhan. Jadi kalau kita rasa ni kita berat, itu menandakan sekali dia apa? Kena tambah ke cepat berat. Bisa berat dia Tuhan bagi peri je. Taubat, istighfar sungguh. Berarti kalau kita bertobat sungguh-sungguh, istighfar sungguh-sungguh, kita akan rasa kelainan. Mesti ringan, confirm ibadat mesti ringan. Ya, sebab inna sifala zunub yamna ila sya'ab ila ta'qil. Inna sifala zunub, sungguhnya berat dosa yamna, dia memblok kita, dia menyekat kita daripada jalan ilal masyi ila ta'qil, berjalan ke Tuhan. Jadi kalau kita berat ke sana, banyak. Bila kita keras, kita akan rasa kenalan ibadat. Ringan ibadat menandakan jantik rohani ini. Walhasil maksiat kita dia. Satu. Yang kedua, berbuat taat. Dia bagi tasannuh bil ibadah. Ini banyak lagi. Tasannuh, mana buat. Orang nak buat juga, dia nak buat juga. Dia berlaku-laku, ini banyak. Sekarang macam ni. Orang nak agama, orang nak agama juga. Dalam mubati, dan dia pun nak tangguh nama Islam, orang nak bubuh. Ini kata bubuh. Macam-macam tu lah. Itulah mana berbuat. Mana ibadat bukan benda buat-buat. Ya? Benda buat-buat di mana? Hasil daripada hati dia tidak sidqut tawajjuh. Hati dia tak betul menghadap Tuhan, sebab tu dia buat. Dia buat, dia tunjuk orang, suruh tengok, suruh pandang, orang puji. Ada benda tu. Jadi dia buat ibadat tu, buat bukan sungguh. Ini semua menggelapkan hati, matikan hati. Dan ketiga, tamak pada makhluk. Ya, hati dia tadi tamak pada makhluk, mengharapkan pada makhluk, mengharapkan makhluk memberi, mengharapkan makhluk membantu. Itu semua yang berubah dalam. Membantu lain, Tuhan gerak, pandang Tuhan gerak. Kita sendiri jaga. Jangan ada benda-benda yang seumpam itu. Itu sebab disuruh kita padamkan. Tiga benda ni kalau selesai, Masya Allah, cermin hati dia bersinar dalam marifat. Maka tatkala buta mata hati itu berhadaplah dengan kesan risiko juga. Kita tak kawal dia, akhirnya apa? Risiko dia akan berhadap kepada tempat yang berbahaya. Dia akan menuju tempat yang mencelakakan diri. Tak berhadap ke Tuhan, dia pusing. Ya. Maka tatkala buta mata hati disebabkan maksiat, kemungkaran, tasannuh bil ibadah, berbuat ibadat, ataupun dia ada sifat tamak pada tangan makhluk, maka berhadaplah hamba kepada makhluk. Ibadat kalau tak menghadap kiblat dia bukan batal. Semayang wajib menghadap kiblat. Tiba-tiba dengan semayang kita pusing, sengaja pusing dada. Ada sebab lain, batal semayang. Ya. Kadang-kadang orang gemuk juga silam. Cuma dia terjungkit. Tahiyat akhir dia orang SAW pusing muka dengan dada-dada dia pusing. Sebelum mim alaikum semayang tak tamat, tiba-tiba dia pusing dengan dada, terlari, batal semayang. Itu batal zahir. Ya, maka ibadat rosak, batal apabila berpaling hati dia daripada kiblat zahir. Adapun kiblat batin ialah Allah Ta'ala rohani. Bila pusing ibadat pada makhluk dia, kemudian dia rosak. Ya, maka tidak ada nilai dan tak laku satu sen pun dekat. Makhluk pandang belum hebat, lupa apa dari dia. Ini bahaya. Sebab man lam yatamallu bi hadhihi al-umur ma'ata usulan 'ala al-kabair wa huwa pada siapa yang tidak memberikan pemantauan betul-betul perjalanan ilmu ini, ilmu membersihkan qalbi dia dengan Tuhan, maka dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar. Wahwa layaklah pada dia tak kuasa. Ini di antara Allah. Maka itu berhadaplah hamba itu kepada makhluk dan berpaling ia daripada hak kita. Akhirnya hati dia terpaling dari Tuhan. Tidak ada kepada yang paling besar bila qalbi insan dia tak boleh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, minta jauh daripada Tuhan. Lepas itu kita tarik Sidi Ahmad
Ibrahim Ar-Rasyidi minta, Allah janganlah majusuk, Allah janganlah Allah jadikan aku orang yang engkau kehendaki, mana orang yang engkau tarik laki-laki. Maka pada inilah isyarat muallif dan pengarang perdiamaan buku Wali Besar dan itulah sebenarnya As-Sakandari, dia telah memfokuskan supaya kita menjaga jangan perjalanan hati rohani kita berpusing. Kalau dia pusing jadi kepada makhluk, maka taraf di sana hina. Maka akan datang dia akan sebut la tarhan min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarira. Jangan kau berbina dari makhluk kepada makhluk, buat ibadat makhluk kepada makhluk, maka fatakuna kahimarira, engkau seperti himar yang mengisar gandum. Yasiru di berjalan wal makanul ladzi irtala ilaihi, tempat yang dia berjalan menuju kepada dia, wal ladzi irtala itu tempat dia mula. Maknanya pimai-pimai kan dia punya pusing tak naik. Tapi kita nak terus ke hadrat Allah SWT, ya. Walakinil har minal aqwan ilal mukawwin wa inna ila rabbikal muntaha. Kalau kita berbila berjalan daripada terus kepada hadrat makhluk Tuhan, itu dia panggil kemuncak matlamat hidup insan, wallahu ta'ala ila ta'ala. Jadi kalau dia berpusing-pusing itu macam himar, pusing-pusing. Atas syurga bagi makhluk. Jadi nak perjalanan jangan kita menoleh kiri dan kanan bagaimana peristiwa berlaku dalam bulan Rajab. Setelah Isra wal Mi'raj, Nabi tak terpusingkan. Panggillah macam-macam memanggil Yaqub Nasara Duli Abda, Nabi tak paling. Anda berjalan ini dan berjalan menuju ma'rifat, jangan sekali-kali kita berpaling kepada makhluk, letakkan kiblat hati terus kepada hadrat Tuhan, dengan kita topak di banyak nur, zikir dan sebagainya, muraqabah dan sebagainya, insya-Allah dia akan terbuka hijab, akan dibukakan marifat sebenar kepada Ta'ala. Kebahaya dan yang akan disebut, jangan berjalan dari makhluk kepada makhluk. La tarhan min kaunin ila kaunin ila akhir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.